saya rasa bahaya untuk tidak buat apa-apa adalah lebih serius. Kalau anda ada masalah berkaitan dengan obesiti kegemukan dan kalau anda tidak buat apa-apa, bahayanya lebih serius. Betul. Kematian. Lepas tu berbagai-bagai masalah kesihatan yang lain. Betul, doktor. Lepas tu masalah-masalah sosial berkaitan dengan family, husband, wife, pergaduhan, cerai Body banyak. shaming lagi. Correct. Banyak. Banyak. So, jadi saya rasa kita kena pandai untuk tengok mana yang lebih relevan dan mana lebih penting. Selamat kembali kepada podcast Relax Lu. Ini episod yang 11 dengan saya Yoke Soren, and our guest for today is none other than our Dr. G, Dr. Gafur. Hello doctor, how are you doing? Not bad. Okay, so hari ni punya topik memang sangat interesting sebab sangat relevan dengan hari ni punya tetamu kita, Dr. G. So, bariatrik. Okay, bariatrik tu memang dia sekarang sedang popular dalam Malaysia ni. Tapi ada juga banyak kontroversi tentang yang pembedahan bariatrik ini. So, first of all, apa itu bariatrik surgery, doktor? Boleh tak doktor bagi keterangan tentang itu? Okay, so at the moment now, seperti mana yang CK bagi tahu, memang bariatrik sangat popular di Malaysia. Ya, betul. Dan dia bukannya fenomenon yang hanya di Malaysia. Actually di seluruh dunia bariatrik sangat popular. Di Amerika sekarang bariatrik merupakan pembedahan yang sudah melebihi pembedahan biasa. Okay. Jadi dari segi populariti bukan hanya di Malaysia lah. Di seluruh negara, di seluruh dunia, memang bariatrik ni very popular at the moment lah. Jadi kenapa, ramai yang tanya mungkin kenapa bariatrik ni sangat popular. Okay. Pertama sekali adalah kerana isu-isu berkaitan dengan obesiti dan kegemukan. Betul. Semakin hari semakin banyak dan kita pun tahu yang masalah-masalah berkaitan dengan obesiti ni dia akan datang sikit-sikit, lepas tu lama-lama dia jadi teruk. So, dan ramai orang takut. Baru-baru ni saya ada seorang kawan, walaupun saya tinggal di rumah saya di Ipoh. Dua rumah selepas jiran dua rumah. Dia ada seorang patient yang, bukan patient lah, jiran gemuk lah. Umur dia dalam umur 40. Dia dah lama dah jumpa saya, tanya-tanya pasal bariatrik ni. Saya kata buat je lah, saya buat senang je, tepi rumah je, apa-apa pun nak bagi tahu pun senang. Kan. Tapi dia kata nanti doktor, nanti ditemui meninggal lah, mati selepas bangun tidur kan. So ini perkara yang boleh berlaku dan biasa berlaku kepada mereka yang ada masalah kegemukan dan juga satu penyakit yang dipanggil OSA, obstructive sleep apnea. So mereka tiba-tiba mati je masa tidur. Itu sebab orang yang gemuk tiba-tiba ni mati tiba-tiba. Kesian Pernah tak nampak orang tua yang betul-betul tua yang gemuk? Tak ada. Tak ada memang. Mereka yang gemuk biasa mati muda. Betul. So memang bariatrik ini diperlukan sebab kalau tak populasi Malaysia akan menjadi semakin kurang sangat cepat. Sebab seperti mana yang kita tahu 50% daripada pesakit Malaysia adalah obese dan hampir 60% adalah overweight. Betul. Jadi ini merupakan ticking time bomb. Bermaksud mereka akan mati cepat dan orang yang ada untuk menggantikan mereka tak ramai. Betul. Dan jadi inilah sebabnya saya rasa kesedaran ini wujud di kalangan masyarakat. Betul. So mereka pun nak buat bariatrik dengan cepat lah. Betul doktor. Macam doktor kata kan, walaupun jiran dia memang dia obes tapi dia nak buat bariatrik. Saya punya soalan sekarang, bukan dia seorang je, banyak orang memang mereka nak jadi kurus, mereka tengah suffer dengan obesity itu semua, tapi apa yang halangan mereka adalah of course operation, pembedahan, perkataan pembedahan itu bagi menakutkan mereka orang. Ada tak apa-apa side effect buat ini ke? Sebab ada banyak orang dekat doktor pun ada banyak patient dah buat, dah tahu mereka punya changes semua
semua sekarang ada. Tapi masih yang bagi mereka takut untuk buat pembedahan itu, dengan pandangan doktor tu, apakah faktor yang menghalalkan mereka untuk membuat pembedahan tu? Jadi biasanya doktor akan habaq yang benda ni you takut jangan takut, benda ni you risau jangan risau. Saya rasa approach saya lain. Jadi kebanyakan patient takut pembedahan sebab pembedahan ini pembedahan yang mereka ditidurkan. Betul? Betul. Sebab pembedahan bariatrik tak boleh buat kalau mereka sedar. Mereka harus ditidurkan. So bila ditidurkan kena bangun balik lah. Jadi ramai yang takut bila ditidurkan tak boleh bangun balik. Terus tidur. Correct. Jadi risiko dia memang ada. Memang risiko dia ada dan kalau kita baca mana-mana pun memang ada risiko tu. Tetapi dia sangat sikit lah. Dia sama macam orang kata ada risiko naik kapal terbang dan kapal terbang terhempas. Bukannya bermaksud kita takkan naik kapal terbang lah. Kita akan naik kalau kita nak pergi kan. Betul. So risiko dia ada tapi risiko dia sangat minimum lah. Kematian dalam bariatrik adalah hampir 0.1 atau 2% sahaja. Iaitu 1 dalam 10,000. Iaitu sangat-sangat jarang berlaku. Betul. Jadi dia sebenarnya lebih selamat daripada semua pembedahan-pembedahan yang lain. Sebab banyak dibuat kan. Jadi orang rasa selamat. So saya tak kata yang pembedahan ini, mereka yang percaya bahawa pembedahan ini bahaya ke apa salah. Saya rasa mereka pun betul juga. Saya pun nak buat operasi, saya pun takut. Sebab yelah nak buat operation kan. Doktor pun takut. Takut kan. Sebab kita, orang kata pada masa itu, kita biarkan orang lain mengambil full control of our body kan. Kita pun takut kan. Kita pun itu takut. kepercayaan. Salah satu kepercayaan tu. Lepas tu kita tak kenal orang tu. Ya betul. Doktor tu kita kenal melalui TikTok, melalui jumpa itu je. Betul. Tiba-tiba dia yang, so kita pun takut lah. Saya faham memang takut. Tapi saya rasa bahaya untuk tidak buat apa-apa adalah lebih serius. Kalau anda ada masalah berkaitan dengan obesiti kegemukan dan kalau anda tidak buat apa-apa, bahayanya lebih serius. Betul. Kematian. Lepas tu berbagai-bagai masalah kesihatan yang lain. Betul, doktor. Lepas tu masalah-masalah sosial berkaitan dengan family, husband, wife, pergaduhan, cerai, body banyak. shaming lagi. Correct. Banyak. So, jadi saya rasa kita kena pandai untuk tengok mana yang lebih relevan dan mana lebih penting. Betul, doktor. And then kita kena buat keputusan. Memang bukan semua patient akan membuat keputusan untuk buat. Tapi saya rasa yang paling penting adalah patient kena ambil iktibar untuk buat keputusan tu. Betul, doktor. Dia kena fikir, kalau aku tak buat apa-apa ni macam mana ni? Betul. Kalau aku buat, ada peluang. Contohlah. Betul, doktor. Sebab sekarang kan macam doktor kata, kalangan ni memang obes yang banyak. Lagipun yang apa yang merisaukan mereka adalah masa mereka pergi satu kenduri ke jumpa kawan semua, mereka rasa malu. So semua tu kita boleh selesaikan dengan salah satu cara yang efektif adalah bariatrik. So macam ini, doktor. So untuk terus terang nak tanya tentang pembedahan bariatrik, kalau apakah pros and cons yang ada kan yang dua tu? Apakah yang akan berlaku lepas yang buat bariatrik surgery itu? Apa yang akan berlaku kepada mereka orang tu, doktor? Jadi ramai yang baru-baru ni ada video viral berkenaan dengan ada pakar dietitian ni. Dia habaq yang bariatrik ni bahaya dan cara untuk kurus adalah dengan rawatan hormon dan diet. Jadi TikTok pun memang banyak boleh tengok video tu kan. Tapi selepas tu bila kita pergi kaji mereka ni, kita nampak mereka ni yang jual sebenarnya produk untuk kurus dan mereka juga yang jual diet untuk kurus. So untuk mereka nak jadi bisnes mereka popular tu, mereka buat satu topik macam ni. Mereka kena burukkan orang lain. Correct. So mereka burukkan satu elemen bariatrik, satu elemen kurus untuk menaikkan satu lagi elemen. So mereka kata bariatrik tak elok, operation boleh mati. Benda-benda macam tu dan mereka namakan pakar bedah yang famous di Malaysia juga yang saya rasa yang berkaitan, saya rasa salah benda tu lah, tak patut buat. Dan orang yang terlibat pun doktor, bukan doktor pakar ke apa, doktor biasa je. Bukan dikatakan doktor biasa tak pandai. Dia orang pandai. Tapi
bidang lain lah. Tapi doktor biasa ni bila kita dengar percakapan dia memang terlampau bodoh kan. So kita pun rasa macam nak ambil iktibar, sebab kita nak ambil iktibar daripada semua orang. Bukannya betul. kita nak kata orang ni tak betul. Tak, kita nak ambil something good from everyone. Betul. Tapi saya rasa ramai orang salah anggap bahawa bariatrik ni perkara yang berbahaya. Dan saya rasa seperti yang saya habaq tadi, risiko dia ada. Tapi risiko dia adalah risiko yang sangat kecil dan sebenarnya tiada masalah yang besar sebenarnya. Betul doktor, sebab ini banyak berlaku untuk mereka punya bisnes, untuk mereka punya untung. Mereka tak ada bukti apa-apa, yang bukti yang kukuh itu mereka memburukkan nama lain, bukan yang dalam kalangan bariatrik saja, dalam mana-mana kerja pun mereka buat juga. So sekarang kita masuk dekat macam kerajaan punya aspek. Ada tak macam KKM ke atau kesihatan mereka bagi sokongan untuk membuat pembedahan bariatrik ini dalam kalangan masyarakat Malaysia, doktor? Okey, memang ada. Saya rasa ada beberapa hospital kerajaan di Malaysia yang menawarkan perkhidmatan bariatrik. Tapi kena faham di dalam satu hospital kerajaan mereka ada satu unit pembedahan. Dan unit pembedahan ni menjaga segala pembedahan untuk sesuatu negeri. Contohnya Penang atau KL atau Perak lah dijaga. Pembedahan bariatrik merupakan pembedahan elektif, bukan pembedahan kecemasan. Betul. Dia merupakan pembedahan yang boleh mengikut masa mereka. Jadi kalau dibandingkan dengan pembedahan kanser, of course priority pembedahan bariatrik kurang lah. Ya, betul. Kena buat kanser dulu. Ya, betul. Kalau ada pembedahan berkaitan dengan appendix, berkaitan dengan menyelamatkan nyawa, kena buat dulu. Betul. Baru kena buat pembedahan bariatrik. Yang kedua adalah cost. Pembedahan bariatrik sangat mahal sebenarnya. Betul. Dia punya barang-barang yang kita guna untuk pembedahan bariatrik sangat mahal. Jadi jika sebuah hospital diberi sejumlah wang untuk menjalankan perkhidmatan pembedahan, kalau sebahagian besar daripada wang itu digunakan hanya untuk bariatrik, untuk masalah lain nak guna apa? Takkan nak suruh patient bayar kan? Diorang pun datang hospital kerajaan sebab diorang memerlukan fasiliti kerajaan. Mereka tak ada insurans, tak ada cash. So, saya rasa itulah sebabnya pembedahan bariatrik walaupun wujud di sektor kerajaan, tapi tidak serancak atau seaktif di sektor swasta. So, manakah hospital-hospital yang banyak buat bariatrik? Saya rasa yang paling banyak hospital Ipoh, Raja Permaisuri Bainun. Hospital yang mempunyai perkhidmatan bariatrik yang lama, tetapi saya rasa waiting list dalam 4 bulan, 5 bulan lah. So, kena tunggulah. Kalau nak buat free, kena tunggu. Kena bayar juga. Sebab bukannya di cover 100%, pesakit harus bayar untuk beberapa barang-barang, tapi bukannya semahal buat di swasta. Betul. Ada fasiliti kerajaan juga di universiti-universiti yang membuat bariatrik, dan saya rasa yang paling popular adalah UKM di KL, dan mereka juga menawarkan perkhidmatan bariatrik untuk mereka yang berminat. Dan saya dengar waiting list pun lama, lebih 200 patient untuk waiting list mereka. Ramai. So ramai. So bagaimana kita nak solve masalah ni? Kita kena menyediakan satu perkhidmatan bariatrik di mana mereka tidak semahal hospital swasta yang biasa. Betul. Dan juga mereka tidak boleh kita tak boleh bagi free lah. Di kerajaan bukannya free, tapi murah sikit lah. So dia kena somewhere in between lah. Dan di sinilah kita memulakan klinik kurus kita. Dan klinik kurus adalah satu klinik yang kita target supaya tidak semahal hospital-hospital biasa. Dan tidak semurah hospital kerajaan. So berada di tengah-tengah, tapi memberi segala kesenangan dan memberi segala keistimewaan yang diperolehi di hospital swasta. Betul. Sebab itu doktor yang macam bandingan doktor kan dengan kerajaan dengan swasta, and of course lah semua orang tahu swasta ini mahal. Tapi yang mahal tu mereka asalkan berkualiti lah. Yang itu saja. So yang soalan seterusnya adalah dari segi aspek teknologi ini. Sebab of course lah yang pembenahan ini semua mereka nak teknologi yang canggih, yang terkini semua. So dalam bidang pembenahan bariatrik ini, macam mana yang dia punya kemajuan dalam teknologi, dan adakah ianya
mana akan menyelesaikan masalah yang dari segi teknologi semua untuk membuat pembedahan bariatrik ini, doktor? Okay, so memang soalan yang bagus. So kenapa, satu lagi sebab kenapa bariatrik sangat popular adalah kerana barang-barang yang sedia ada yang kita guna untuk operation semakin canggih. So contohnya dulu untuk potong perut kita menggunakan manual, kita kena potong dan kita kena staple sekali. Sekarang semua menggunakan bateri dan powered operated. Dan sekarang dia pula lagi pandai. Dia punya stapler yang kita guna untuk potong dan cantum tu ada AI sendiri. Dia akan bagi tahu doktor sebenarnya, ini perut dia tebal, tak boleh guna peluru ni, kena guna yang lain. So dia pandai dah sekarang. So teknologi dia semakin baik dan menyebabkan operation lebih selamat sebenarnya. Dan satu lagi yang sangat menarik adalah barang-barang daripada negara China. So ramai yang anggap mungkin barang-barang daripada negara Asia kurang bermutu berbanding dengan negara-negara seperti Amerika Syarikat dan UK. Tapi tidak, kita dapati bahawa barang-barang mereka hampir sama kualiti dan kadang-kadang lebih baik sebenarnya. Dan harga pun sekarang bukan murah, walaupun dinamakan barang-barang China. Harga belian dia sama dengan harga belian barang-barang Eropah dengan harga-harga Amerika. Jadi ada orang kata, sekarang pembedahan bariatrik banyak guna barangan China, jadi harga dia boleh murah. Tidak, dia sama macam kita beli kereta BYD dengan beli kereta Tesla, sama je harga dia. Betul. Dia tak berbeza sebab kualiti barang dia sama. Dan kadang-kadang BYD lebih mahal. Dan kadang-kadang lebih ramai orang suka beli BYD banding dengan Tesla sebenarnya. So saya rasa memang betul teknologi memainkan peranan yang penting dan ia menambahkan kebolehan kita buat bariatrik dan keselamatan jugalah. Okey, doktor. So setakat ini ada banyak soalan yang doktor menjawab dengan jawapan yang tepat. Kita ada soalan lagi yang lebih terperinci tentang pembedahan bariatrik. Sebelum kita tanya soalan tu, kita pergi satu break . So lepas ni kita tanya tu. Okey, doktor. So sekarang yang bayaran semua tu doktor dah terangkan. Sekarang yang kaedah bayaran tu yang sangat important. Sebab bayaran tu tahu, tapi yang kaedah bayaran tu ada orang mereka mereka kata bayar secara insurans, ada yang bayar dengan cash tunai pun ada. So itu dalam kaedah bayaran tu, apakah pandangan doktor dalam bidang bariatrik ini? Okey. So ramai yang tahu bariatrik ni tak boleh claim insurans. Di Malaysia kita masih lagi tak boleh claim insurans untuk bariatrik dan sangat bodoh sebenarnya sebab negara-negara lain boleh tau. Thailand dah boleh, Singapura dah boleh, Indonesia pun boleh. So kita tidak boleh claim sebab syarikat-syarikat insurans yang bodoh ni, mereka kata bahawa pembedahan bariatrik merupakan pembedahan kosmetik. Kenapa? Sebab mereka tak nak belanja lah. Sebab mereka ada nak buat keuntungan yang lebih dan mereka tak nak belanja sebenarnya. Di Malaysia sebenarnya pembedahan bariatrik bukan pembedahan kosmetik, dia pembedahan untuk sihat sebenarnya. Ramai yang kencing manis, OSA, dan kalau mereka tak buat, mereka akan mati dengan cepat. Betul. Satu lagi, pembedahan bariatrik diperlukan sebab kalau mereka gemuk, mereka akan dapat kencing manis, darah tinggi, gout. Kalau mereka makan ubat, yang harus dibayar ubat ni syarikat insurans. Betul. So kalau mereka bayar untuk ubat lagi mahal daripada buat bariatrik. Betul. Itu yang saya kata bodoh. Orang Melayu kata bodoh sombong. Mereka sangat besar syarikat ni. Jadi mereka bodoh sombong lah. So mereka tidak cover untuk bariatrik. Jadi bagaimana ada patient yang kata ada insurans yang boleh cover. Sebenarnya dia mengikut case to case basis. Doktor akan menulis insurans kepada syarikat mengatakan bahawa sekian-sekian ada masalah kegemukan dan juga masalah berkaitan dengan gastrik ke GERD ke apa-apa. Dan selepas tu syarikat insurans ada pilihan untuk memberi kebenaran untuk cover ke tidak. Kadang-kadang mereka cover. Kadang-kadang mereka tak cover. Kalau mereka tak cover, kadang-kadang mereka kata kita cover hanya untuk masalah contohnya gastrik. Pembedahan bariatrik kami tak cover. Korang pandai-pandai lah kutip daripada patient, ikut apa korang nak kutip. So ada doktor yang kutip 7,000, 8,000, 10,000, 13,000, 15,000, 22,000 pun ada. Macam ini macam open market lah untuk mereka orang. Mereka split the bill. So kesan macam ni ya. Correct. So cara kami di Kurus mudah saja. Datang, bayar murah. Sekarang kami ada promo 18,500. Ya, betul.
Tak ada guna insurans ke apa ke, tak ada kita nak pusing-pusing ke apa ke, tak ada lah. Tak ada. Just kita bayar. Direct solution. Direct solution, tak ada masa menunggu. Ya, betul. Nak buat hari ni, kita akan prepare lah of course. Ya. Tak ada kita terus buat. Kalau hang 150 kilo ke 60 kilo ke, we will say tunggu dulu, diet dulu sikit. Ada guna mesin CPAP pernafasan sikit supaya operation selamat. Baru kita akan buat. So dekat kurus ni kita bagi sebelum operation kena buat apa, lepas operation semua kita bagilah mereka orang apa fully yang guided. Oh best no. Fully guided. Full guidance. Kita akan guide sepanjang masa. So saya rasa ramai yang masih lagi fikir yang mereka boleh. So memang boleh. Okay. Saya rasa siapa yang lulus insurans ni adalah mereka yang orang yang dekat syarikat insurans tu baca, dia luluskan. Itu saja. Pergi kat orang A mungkin lulus. Orang yang sama pergi orang B mungkin tidak diluluskan lah. Betul. So sangat variable. Nasib baik lulus lah. Jadi saya rasa cara ni non-sustainable. Either kita kena beralih kepada sistem cash atau kita kena bincang dengan syarikat insurans untuk masukkan bariatrik sebagai satu penyakit yang mereka cover. Pada masa depan lah kita hope for this. For 100%. This Kalau tak, kita lagi mundur lah. Saya dengar negara-negara macam Oman, macam Pakistan pun ada juga insurance coverage. Aduh, memalukan lah ini. Malaysia, syarikat insurans memang besar. Mereka boleh sponsor tim-tim bola besar-besar, Manchester United, boleh sponsor Arsenal. Tapi untuk masyarakat kita, untuk nak claim duit ni tak boleh pula. Tanda soalan dengan tanda seru saja ada jawapan untuk tu. So, okay doktor. So, setakat ini, terima kasih atas kongsian doktor tentang bariatrik ini. Yang lepas ni, lepas tengok video ni, saya beranggap rakyat Malaysia yang tengok video ini akan understand lah apa itu bariatrik punya perbedaan semua. Dan saya pun rasa untuk sangat interest nak buat ini. Sebab dah tahu kan, ini prosedur macam mana. And the most importantly, jangan percayalah apa-apa mitos tanpa yang fakta yang bukti ini. Yang itu saja yang memang dia berita palsu ni dia sebar sangat banyak ini. Okay, so untuk episod 11 ini setakat saja dengan perkongsian tentang bariatrik dan kita jumpa dengan episod seterusnya. Dengan ini saya Asiki Yogesaran. Terima kasih.